Terima kasih pengerusi majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan jam randiknya, guru-guru dan hadirin sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam perkenalan dari saya yang petam cerita ini. Rugi kalau para hadirin tidak mendengar cerita saya pada hari ini. Kisah seorang nelayan yang jujur menjadi tajuk cerita saya pada pagi yang indah ini. Kejujuran itu penting dalam hidup ini kan? Oleh itu, besarlah harapan saya agar semua yang ada di sini pasang telinga dan mengambil iktibar daripada cerita ini. Begini ceritanya. Tersebutlah kisah pada zaman dahulu. Ada seorang nelayan yang jujur menjadi yang miskin pergi keluar menjala di tengah lautan. Gelombang besar tidak menakutkannya kerana dia sedar betapa dia mencari rezeki yang halal untuk keluarganya. Dia yakin Allah akan memberkati rezeki yang dicari dengan titik peluhnya sendiri. Setelah beberapa lama, dia menebarkan jala. Dia tidak dapat apa-apa tangkapan pun. Dia berhenti seketika sambil mengesap peluh di dahi. Kemudian, dia menadah tangan ke langit seraya berdoa bersungguh-sungguh agar diberikan rezeki untuk menyara kehidupan keluarganya. Dengan penuh harapan, dia menebarkan jalannya sekali lagi. Sewaktu nelayan itu menarik jalannya kali ini, dia mendapat seekor ikan yang sangat luar biasa. Sisa ikan itu berkilau-kilauan seperti emas. Matanya pula kelihatan seperti intan yang bergemilapan. Nelayan itu amat bersyukur dengan rezeki yang tidak diduganya itu. Dia belum pernah melihat ikan yang secantik dan seganjil itu. Setelah dia mengalihkan ikan itu ke dalam sebuah bekas yang mengandungi air laut, dia duduk berfikir seketika. Dia bimbang, tidak ada sesiapa yang mahu membeli ikan itu dengan harga yang tinggi. Kepada siapa dia hendak menjual ikan ini? Setelah puas fikir, dia mengambil keputusan untuk membawa ikan ini kepada raja di negerinya. Raja di negerinya itu terkenal dengan sebagai seorang raja yang adil lagi pemurah. Akan tetapi, permaisuri baginda pula terkenal dengan sikap kikir dan tamak. Namun, nelayan itu bertekad untuk mempersembahkan ikan yang dia dapat itu kepada rajanya. Sebaik sahaja raja melihat ikan itu, baginda berasa sangat kagum akan keajaiban ikan tersebut. Lantas, baginda bertanyakan, di manakah nelayan itu dapat ikan ajaib itu? Patik dapat menangkap ikan ini dengan menjalannya di sebuah teluk di lautan selatan negeri ini. Sembah nelayan, bukankah pada masa ini laut bergelombang besar dan amat bahaya? Tanya raja dengan curiga. Dengan izin Allah juga, sesuatu yang susah dapat dilaksanakan. Sembah nelayan dengan penuh takzim. Raja berasa kagum akan keberanian nelayan itu, lalu menghadiahinya 1000 dinar wang emas. Nelayan itu amat bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Dia tidak pernah memegang wang sebanyak itu. Permaisuri memandang nelayan dengan perasaan jengkel. Setelah nelayan itu pulang, permaisuri menyatakan perasaan tidak puas hatinya kepada raja. Baginya, wang yang diberikan kepada nelayan itu sangat besar jumlahnya. 1000 dinar terlalu mahal bagi harga seekor ikan, bentak permaisuri. Permaisuri memujuk raja agar dipanggil semula nelayan itu. Jika nelayan itu berjaya menjawab soalan yang diberikan, wang itu kekal menjadi miliknya. Tetapi, jika jawapan nelayan itu salah, wang itu hendaklah dikembalikan. Baiklah, tapi apakah soalannya? Kata raja. Permaisuri pun menyuruh raja bertanyakan kepada nelayan sama ada ikan ajaib itu jantan atau betina. Jika dia menjawab jantan, kanda katakan betina. Jika dia menjawab betina, kanda katakan jantan. Kata permaisuri sambil tersenyum simpul. Oh, senyum ada makna tu. Permaisuri hendak mengenakan nelayan itu rupanya, kata raja di dalam hati. Keesokan harinya, nelayan itu pun dipanggil semula menghadap raja. Permaisuri tidak sabar-sabar untuk mendapatkan wangnya kembali. Raja pun bertanyakan soalan sama ada ikan yang dibawanya semalam, ikan jantan atau ikan betina. Setelah berfikir sejenak,
Dia pun bersuara, "Ampun tuanku. Sebenarnya ikan itu bukanlah ikan jantan atau ikan betina. Ikan itu," jawabnya sambil tersenyum simpul. Raja pun mendengar jawapan nelayan itu ketawa terbahak-bahak. Baginda amat geli hati mendengar jawapan nelayan itu. Baginda lalu menghadiahinya 1000 dinar wang emas lagi. Melihat tindakan baginda, permaisuri menarik muka masam kerana rancangannya tidak menjadi. Semasa nelayan itu memasuk wangnya ke dalam uncang, sekeping wang emas terjatuh ke lantai. Nelayan itu pun segera memungutnya. "Lihat tu kanda, kedekut sungguh nelayan itu. Sekeping pun dipungutnya." Hasut permaisuri. Raja pun memarahi nelayan itu dan menuduhnya kedekut dan tamak. "Kamu sudah ada hampir 2000 wang emas, tetapi sekeping yang jatuh ke lantai pun kamu pungut." Dengan rasa rendah diri, nelayan itu menjelaskan bahawa dia mengambil wang itu bukanlah disebabkan dia tamak atau kedekut. Dia tidak rela wang yang ditempa gambar raja jatuh ke lantai dan dipijak-pijak orang. Selepas nelayan itu pulang ke rumah dengan perasaan yang gembira, dengan wang pemberian raja, dia membaiki sampan dan jalannya. Mendengar jawapan itu, raja berasa amat terharu. Baginda berasa mempunyai raja yang setia dan taat seperti nelayan. Baginda menambah sejumlah wang lagi sebagai hadiah. Permaisuri menjadi semakin murka. Selepas itu, nelayan pulang ke rumah dengan perasaan yang gembira. Dengan wang pemberian raja itu, dia membaiki sampan dan jalannya. Selebihnya disimpan untuk kegunaan pada masa hadapan. Kawan-kawan, begitulah ceritanya. Contohilah sikap nelayan yang sentiasa bersyukur, jujur dalam perbuatannya dan yakin bahawa Allah akan memberikan rezeki pada hambanya yang berusaha. Sekian, semoga kita berjumpa lagi. Setiap orang mempunyai rumah. Begitu juga dengan saya. Rumah saya diperbuat daripada batu bata, kayu dan lain-lain lagi. Emak saya suka menanam pokok bunga di halaman rumah. Ayah saya pula suka menanam ulam-ulaman dan buah-buahan di belakang rumah. Saya dan kakak saya suka membantu emak menghias rumah. Kami sangat seronok dan gembira mempunyai rumah yang cantik dan menyenangkan. Rumah saya terletak di sebuah kampung di Alor Janggus. Sekian, terima kasih.